Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ini merupakan episod kita yang pertama di dalam siri Ramadan dalam tahun ini, yang mana kita akan membincangkan tentang para sahabat Nabi yang kurang didendangkan. Berbeza dengan para sahabat yang telah saya bicarakan pada siri Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Maka siri ini kita buat ringkas, mungkin dalam 10 minit ke 15 minit sahaja, bergantung kepada kepanjangan cerita dan tokoh tersebut. Seperti waktu yang sedang tuan-tuan sekarang, kita bermula pada jam 6 petang setiap hari sepanjang Ramadan. Bermula 1 Ramadan, Isnin sampai Ahad, setiap hari. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan kami doakan tuan-tuan agar kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Jadi, maka tokoh yang akan kita bincangkan, yang saya pilih untuk kita bicarakan sebagai tokoh yang pertama untuk memulakan siri ini ialah satu orang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari mempunyai latar suku Bani Ghifar yang dikenali dengan satu bani yang amat cekap dan tangkas, dan salah satu kelebihan besar kaum Ghifar ini, mereka tinggal di satu kawasan perkampungan Ghifar yang terletak dekat luar Mekah, yang mana ketangkasan kaum ini adalah mereka sangat cekap berjalan malam. Pandangan mata mereka cukup tajam pada waktu malam, dan mereka ini lasak. Dan gerombolan-gerombolan perniagaan daripada Syam, daripada Mekah akan melewati perkampungan mereka senantiasa. Ada dalam kalangan penduduk Ghifar ini yang jahat dan sebagainya, dan mereka ini dikenali sebagai satu suku yang berani, tajam penglihatan waktu malam, dan orang Kelantan kata gedebe lah, cekang lah, cekang. Orang muda kata cekang, orang tua kata kuat. Sekali mereka sambung di tengah-tengah jalan tu memang tak boleh lawan dah. Ini suku Ghifar. Abu Dzar Al-Ghifari merupakan seorang yang terpelajar, yang ada orang kata apa, rushdah, common sense, yang dia merasakan apa yang dipersembahkan, apa yang orang-orang Arab jahiliah menyembah itu tak betul. Jadi bila sewaktu kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar dia dengar cerita tentang lelaki yang bernama Muhammad ini, maka dia mengambil pendekatan untuk bergerak seorang diri pi cari ke Mekah. Maka diceritakan dalam kitab Ar-Rijal Hawla Rasulillah bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari bergerak, berjalan menelusuri padang pasir yang panas sampai ke Mekah dalam keadaan wajahnya yang dah berdebu, letih dan sebagainya. Dia berjalan-jalan di kawasan Kaabah yang ketika itu dipenuhi dengan berhala. Dia mencuri-curi dengar perbualan-perbualan orang tentang di manakah lelaki yang dikatakan Nabi ini. Ketika itu ancaman terhadap Islam masih kuat. Maka peringkat awal, maka Abu Dzar mencari-cari sampailah satu hari disebutkan dia bertemu dengan Rasulullah. Dia melihat Rasulullah sedang duduk di kawasan Masjidil Haram, sebagai kawasan Kaabah begitu. Maka dia mendekatinya, dan dia setelah dia lama 2-3-4 hari duduk miasat, dia pastilah yang orang ni adalah Muhammad ini adalah yang mengaku jadi Rasul tu. Maka dia pergi tegur Nabi daripada belakang. Dia tegur, "Wahai Tuan, tolong pendengarkan untuk saya syair gubahan Tuan itu, saya nak dengar." Maka Nabi kata, "Itu bukan syair, ini bukan syair, ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sebenar, Tuhan sekalian alam. Maka saya bukan menggubahnya. Ini adalah wahyu daripada Allah, daripada Tuhan, bukan manusia." Maka Nabi memperdengarkan kepada Abu Dzar, dan Abu Dzar mempersetujuinya, dan bahkan sejurus selepas daripada itu dia meluk Islam. Dia peluk Islam. Bila peluk Islam, dia tinggallah dengan Nabi dekat kawasan Mekah tu. Sedangkan dia bukan orang Mekah, dia tak ada adik-beradik di Mekah, tak ada saudara mara di Mekah, tak ada sahabat handai di Mekah. Sebatangkara dia. Dalam 2-3 hari awal tu dia duduk ikut pi dakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Sampai satu ketika Nabi dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa saya nak buat selepas ni? What's next? Saya dah masuk Islam dah, saya dah ikut Nabi dah sikit-sikit. Jadi what's next? What is our next move? Apa kita nak buat lepas ni?"
Nabi kata, wahai Abu Zar, baliklah ke Ghifar, ke tempat kamu, tunggu arahan seterusnya. Maka dia kata, ya Rasulullah, takkan macam tu ya habis kan? Saya tak puas hati pasal saya tengok orang Mekah sedang duk tindas orang Islam, sahabat-sahabat peringkat awal kena seksa dan sebagainya. Saya berjanji dengan diri saya takkan balik ke negeri saya selagi saya tak melaungkan kalimah thayyibah, kalimah tauhid, la ilaha illallah di tengah-tengah Kaabah. Dia kata macam tu. Jam. Masa tu siapa tak buat lagu tu lagi? Maka tuan-tuan, pada keesokan harinya dia memperkotakkan janji dia. Dia pergi di tengah-tengah Kaabah tu, orang jahiliah duk sembah berhala apa semua ni, dia pergi duduk di tengah-tengah tu, dia pergi takbir, ada mengatakan dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kuat-kuat. Tuan-tuan, orang Mekah dengar-dengar tibailah, dia pergi pukul dia tuan-tuan sampai pengsan. Pukul tu sedak-sedak, dia sedak-sedak terus dia cakap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pukul dia sampai berita tu sampai dekat Nabi. Kemudian siapa yang ambil inisiatif untuk pergi selamatkan dia? Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Abbas pun bukan. Abbas bapa saudara Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Betul lah bapa saudara Nabi. Abbas bapa saudara Nabi ni pi dah jumpa dengan orang Mekah yang sedang duk pukul Abu Zar ni. Maka Abbas kata, jangan pukul dia. Sebab kalau tuan-tuan meneliti sirah para sahabat, buka dalam Al-Isabah, buka dalam Sirah Alamun Nubala, buka Imam Zahabi, Imam Ibn Hajar semua ni, kalau kita membukanya, maka kita dapat mengetahui bahawa Abbas ini, bapa saudara Nabi ni, peringkat awal dia menyembunyikan keislaman dia sampai dia merupakan antara orang yang disebut sebagai special brand Nabi di Mekah. Ini bapa saudara Nabi Abbas. Maka Abbas masa tu Abbas boleh mingle lah dengan orang Mekah jahiliah ni, orang Mekah yang jahat-jahat ni. Maka Abbas pergi beritahu kat orang Mekah ni, jangan pukul dia. Dia bukan orang kita. Dia orang dia suku Ghifar yang duduk di sepadan Mekah, jalan laluan perdagangan tu. Kalau kamu pukul dia sekali lagi, macam mana kalau kaum dia dengar cerita ni, bagaimana kita nak pergi berniaga nanti? Bagaimana kita nak keluar daripada Mekah nanti nak pergi berniaga ke Syam, ke negeri-negeri lain ni, kita akan lalu kawasan Ghifar. Mereka akan dendam, mereka akan pukul kita balik. Jangan pukul dia. Maka orang Mekah tersedak benda tu, maka dia pun membebaskan Abu Zar Al-Ghifari. Selepas bebas, dia balik jumpa Rasulullah nasihatkan dia, sabar, pelan-pelan. Kita susun strategi elok. Tak boleh dia senyap. Esok tu dia pergi tengok ada 2 orang perempuan dekat Mekah ni sedang sembah berhala. Tak disebutkan nama berhala apa, tak pasti Hubal ke Lata ke Uzza ke, tak pasti, tapi sedang menyembah berhala sambil berdoa. Maka sekali lagi Abu Zar tak boleh tahan. Dia pergi di tengah-tengah perempuan tu, menghalang antara berhala dengan 2 orang perempuan tu. Dia menjerit, dia cerca perempuan tu, 2 orang, dan dia cerca berhala tersebut. Dia maki sedap-sedap lah. Dia kata ni batu bukan Tuhan, sembah tak boleh buat apa dan sebagainya. Dengar macam tu, perempuan tadi 2 orang pun menjerit. Datang lagi orang Mekah, pukul dia lagi, pukul sampai pengsan sedap balik, teruk dia kena penderitaan itu. Sampailah tuan-tuan, dia diselamatkan lagi. Dia bawa pulang menghadap Rasulullah SAW. Maka Nabi beritahu dekat dia, wahai Abu Zar, balik dululah kalau macam ni. Sebab kita nak plan cantik-cantik, sekali lagi dengan hang terburu-buru sangat ni, sekali lagi semua pakat kenal lagi teruk kan. Maka dia akor dengan arahan Nabi. Maka dia kata, tak apa ya Rasulullah, saya balik ke tempat saya, tapi saya menjanjikan sesuatu untuk Nabi. Tak apa, maka dia pun pulang. Islam pun berjalan, dah melewati zaman dan sebagainya. Berlaku proses hijrah ke Habsyah, berlaku proses hijrah ke Madinah. Tidak beberapa lama selepas Nabi sampai ke Madinah, hidup dalam keadaan aman dan damai di Madinah. Nabi sebagai pemerintah, Nabi sebagai Rasul, ketua negara juga. Tiba-tiba pada satu pagi tu, out of keheningan pagi di bumi Madinah itu, kelihatan satu gerombolan besar datang. Satu gerombolan besar yang datang, bergerak daripada arah kejauhan, heading to Madinah. Para sahabat di Madinah masa tu rasa macam takut lah, kan? Rasa takut, siapa dia main dengan muka bengih, main dengan bawa pakaian, ramai. Kalau tak ratusan pun puluhan orang, ramai bergerak menghala ke Madinah. Para sahabat dah jadi cuak dah. Takkan tentera Mekah main nak serang kita kan? Tapi cara main tu bukan macam nak serang, tapi nampak muka bengih-bengih daripada jauh ni, dengan padang pasir, dengan debu semua ni. Maka dia pun main dekat, nampak Abu Zar
Abu Zar sedang memimpin kafilah itu masuk ke Madinah. Kata, ya Rasulullah, cakap Rasulullah. Dia kata, Nindia. Dia tak kata Nindia lah, Nindia ni saya terjemah bahasa Pulau Pinang. Dia kata, ya Rasulullah, ini dia suku Ghifar yang telah aku Islamkan keseluruhannya. Mai nak duduk join sekali dekat Madinah, nak hidup bersama-sama dengan Nabi. Tak cukup dengan suku Ghifar, ada suku Aslam lagi yang ada bersama-sama dengan kami. Nabi tengok, tuan-tuan, Allahu Akbar, hebatnya Abu Zar Al-Ghifari. Dia Islamkan seluruh kaum dia, Bani Ghifar, dan seluruh kaum jiran dengan mereka, Bani Aslam. Nabi tengok macam tu, Nabi senyum. Nabi kata, Ghifarun ghafarallahu laha. Nabi kata, penduduk Ghifar, Allah ampunkan kamu. Satu lagi untuk penduduk Aslam, Aslamun sallamallahu laha. Untuk penduduk Aslam, Allah Ta'ala telah sejahterakan kamu semua. Macam tu. Maka itu yang berlaku. Bayangkan kehebatan yang ada pada Abu Zar ni, kesungguhan dia, komitmen dia, committed dia sampai tahap macam tu. Dia Islamkan, dia hebatlah. So bila dia duduk di Madinah dengan Nabi ni, Abu Zar Al-Ghifari ni dia satu orang yang semangat. Tapi dia orang yang zuhud, kita akan cerita sekejap lagi. Sampai pernah satu ketika Nabi sembang dengan dia kan. Nabi kata, bagaimana kalau kamu melihat orang-orang yang menyekutukan Allah ke, yang memilih dunia daripada akhirat. Maka dia kata, tebahlah leher dia Rasulullah. Tunggu apa lagi? Maka Nabi kata, mahlan, sabar, jangan macam tu. Mahukah aku berkata benda yang lebih baik? Dia kata, mahu. Nabi kata, nasihatlah mereka. Nabi baik. Tak apalah, Abu Zar Al-Ghifari ni satu orang yang sangat zuhud, yang sangat baik. Kemudian sampai satu ketika tu, Nabi pun wafat. Sampai zaman Abu Bakar, Umar, Abu Zar dia bawa diri sebab dia orang yang sangat zuhud. Abu Zar adalah orang yang sangat zuhud. Masa dalam zaman ketika mana Muawiyah menjadi gubernur di Syam, zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman, Abu Zar Al-Ghifari, dia pergi ke Syam. Dia melihat dekat Syam itu ada dua jenis masyarakat, dua jenis rakyat. Yang satunya di kawasan tinggi, golongan-golongan kaya. Yang satunya di golongan pinggiran, golongan-golongan miskin. Kalau dalam bahasa sosialis kita kata satu golongan borjuis, satu golongan proletariat. Tak apalah, tapi bukan begitulah. Tapi nak beritahu ada dua jenis bangsa dan ada gap yang sangat besar dekat Syam. Kalau tuan-tuan meneliti sejarah Arab, memang Syam negeri orang kaya. Maka masa tu dia pergi jumpa orang miskin, dia memimpin gerakan untuk nak jatuhkan Muawiyah. Pasal dia kata, macam mana Muawiyah boleh biarkan satu gap yang cukup besar dalam kalangan orang kaya-kaya sangat, orang miskin sangat. Dia lawan, dia berdebat dengan Muawiyah. Sehingga kan Muawiyah berjumpa dengan dia, Muawiyah bacakan ayat Quran. Dia bacakan ayat Quran dekat Muawiyah. Muawiyah katakan, ayat Quran itu bukan untuk kita, ayat Quran itu untuk ahlul kitab. Maka dia kata, untuk kita jugalah. Sebab senang cerita, benda tu besar lah, benda tu jadi tegang. Sampai cerita tu sampai dekat Khalifah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman panggil, hantar surat, panggil Abu Zar pergi ke Madinah, balik ke Madinah, tanya dia kenapa buat macam tu. Sebab kalau kita kaji sejarah Muawiyah daripada peringkat awal, dia ada uslub dia dalam nak tackle orang-orang Syam yang kaya-kaya ni, dia ada kaedah dia. Tapi Sayyidina Osman pun bukanlah nak memenangkan Muawiyah, tapi nak tanya Abu Zar kenapa memimpinkan revolusi begitu, tak ada orang Islam dan sebagainya. Maka dia berhujah dengan Sayyidina Osman, sampai Sayyidina Osman kata macam inilah, nak bagi jawatan dekat dia, jaga di satu tempat yang lain, agar dapat merasakan apa yang Muawiyah rasa dan dapat kontrol. Maka dia tak mau. Kita jangan kamu semua lenakan aku dengan dunia. Dia tegas. Kata Sayyidina Osman, tak apalah kalau macam tu, hang pun sahabat Nabi yang akrab dulu ni, kami bagi macam unta lah, ternak elok sebagai saksi di kerajaan. Duduklah di satu tempat, duduk elok lah. Dia kata, jangan kamu pejamkan mata aku dengan dunia. Aku tak mau semua tu. Tapi kalau Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Osman suruh saya pergi, saya pergi. Pasal saya taat pada Khalifah. So dia pergi. Dia bawa diri dia. Dia hidup memang kebanyakan dalam hidup dia banyak seorang-seorang. Abu Zar ni. Ada hadis Nabi SAW satu ketika dalam perang Tabuk dan perang-perang yang lain juga. Abu Zar selalu bila naik kuda ataupun naik unta, bergerak tentera ataupun sebagainya, dia selalu tertinggal di belakang seorang-seorang dia. Selalu dia lambat. Bila dia pada sampai dah, dia baru sampai. Bukan dia lambat sebab kuda dia lambat. Unta ataupun kuda saya tak pasti, kenderaan dia lambat.
Selalu dia lambat. Sampai satu ketika dalam perang Tabuk tu, para sahabat tengok siapa dia main daripada jauh ni seorang-seorang ni. Musuh ke siapa? Mereka Allah, Abu Zar. Masa tu Nabi kata apa, yarhamullah, Allah Ta'ala merahmati Abu Zar. Allah Ta'ala merahmati Abu Zar. Kata Nabi, yamshi wahdah, dia berjalan seorang-seorang. Apa nama ni? Wa yamutu wahdah, dan dia akan mati seorang-seorang nanti di padang pasir. Wa yub'asu wahdah, dan nanti dia akan dibangkitkan juga seorang-seorang. Nabi sebut. Hadis tu direkodkan. Apa nama? Tak apalah. Itu cerita sebelumnya lah, masa Nabi ada dulu kan. So dia bawa diri, disebutkan juga, direkodkan juga dalam kitab-kitab riwayat bagaimana satu ketika dia bertemu dengan Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari tegur dia, hai saudaraku. Dia marah, jangan bagi aku saudara. Hampa semua telah hanyut dengan pangkat dan dunia. Sebab tu tentang baca sejarah Abu Zar ni, dia banyak ada clash dengan para sahabat di penghujung usia dia pasal ketegasan dia itu. Ini menjawab balik hadis yang saya sebut awal-awal tadi tu, yang Nabi tanya dia tu. Wahai Abu Zar, kalaulah kamu jumpa orang yang pilih dunia ataupun dihanyutkan dengan dunia ataupun semua ni, kamu nak buat apa? Kan dia kata tabah tengkok lah Nabi. Nabi kata jangan, nasihat lah. Macam tu kan. Tu mungkin Nabi dah nampak awal dah. Dia tak salah, dia semangat. Kalau tidak, macam mana dia boleh Islamkan seluruh kaum dia? Macam mana dia peringkat awal dia boleh pergi laung la ilaha illallah di tengah-tengah Kaabah? Tapi akhirnya dia bawa diri lah. Pasal dia fikir kalau dengan keberadaan aku ni, para sahabat semua tak senang. Dia suka ulang. Dia kata kat Musa Asy'ari, dulu kita memang saudara zaman Nabi ada. Tapi selepas Nabi dah tak ada, apa semua dapat pangkat, apa semua ada jawatan dan sebagainya, semua apa pangkat jadi dunia habis. Dia marah. Dia marah. Tapi para sahabat tak membenci dia. Dan dia pun tak membenci para sahabat. Okay. So dia bawa diri lah, senang kata dia bawa diri sampai dah berapa lama satu zaman. Dia tinggal dekat satu kawasan padang pasir. Dia ada nama dalam kitab sebut nama padang pasir tu, tapi saya tak ingat nama dia. Satu padang pasir yang jauh, yang tak ada orang duduk, tak ada orang lalu. Dia, isteri dia dan 2 orang anak dia. Sampai satu saat tu dia nak mati. Dia menjelang sakaratul maut. Dah di penghujung usia dia, isteri dia menangis. Maka dia kata kepada isteri dia, wahai isteriku, kenapa menangis? Kenapa kamu menangis? Kerana aku nak mati ya. Bukankah semua orang akan mati? Dan kita akan pergi jumpa dengan Allah, kekasih kita. Kenapa nak menangis? Tak perlu menangis. Tapi isteri dia kata, abang, saya bukan menangis kerana tu. Saya menangis kerana kita nak kafan abang, apa pun tak ada. Kita nak uruskan abang, siapa pun tak ada. Apa pun tak ada ni. Cik perempuan, anak kita 2 orang perempuan. Nak buat lagu mana ni? Maka bila isteri dia kata macam tu, dia senyum. Dia kata, jangan takut. Selepas aku mati nanti, akan ada orang mai uruskan aku. Terkejut isteri dia. Abang tahu mana? Dia kata, pernah satu ketika aku duduk dalam satu majlis dengan Nabi, dengan beberapa orang sahabat. Nabi sebut tentang keadaan orang yang beriman ni, yang mana ada ketikanya ada di antara orang beriman ni yang mati seorang-seorang, tetapi Allah Ta'ala akan mengutuskan orang-orang beriman. Allah Ta'ala akan mengirimkan orang-orang beriman untuk datang menguruskan jenazah mereka. Kata Abu Zar, seingat saya, Abu Zar kata, seingat abang lah, para sahabat yang duduk dekat keliling Nabi pada hari yang Nabi sebut tu, semua mati seorang-seorang. Dan semua ada orang ambil urus. Abang orang paling last. So abang yakin abang tak pernah menipu dan abang tak pernah tertipu. Selepas abang meninggal nanti sekejap ni, akan ada orang ramai, jangan takut. Dia sebut-sebut macam tu, dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semua ni, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia tuan-tuan. Tak beberapa lama lepas tu Nabi, isteri dia tengok daripada kejauhan, memang ada rombongan mai. Rombongan tu bukan nak mai kat depa, nak pergi tempat lain. Tapi daripada jauh dia nampak macam ada family tengah-tengah padang pasir ni. Dia pun pergi singgah. Nak jadi cerita rombongan tu siapa? Yang mengepalai rombongan itu Abdullah bin Mas'ud. Ulama para sahabat. Allah bin Mas'ud tengok, ya Allah abang, Abu Zar. Rupanya di sini abang duduk noh. Dia bawa diri. Dia menangis. Dan dia kata kepada isteri Abu Zar, tak apa kok, kami uruskan mayat abang. Masa dia uruslah Abu Zar, Abdullah bin Mas'ud. Riwayat balik hadis ni yang saya baca tadi tu. Allah Ta'ala merahmati Abu Zar. Yamshi wahdah, wa yamutu wahdah, wa yub'asu wahdah. Allah Ta'ala merahmati Abu Zar. Dia suka jalan seorang-seorang. Nanti dia mati pun seorang-seorang. Nanti dia bangkit pula pun seorang-seorang. Maka itulah cerita Abu Zar Al-Ghifari. Satu orang tokoh yang besar dan hebat, yang mempunyai semangat revolusioner yang cukup hebat. Namun dia adalah satu orang tokoh zuhud yang sangat diidolakan oleh para zuhad seluruh muka bumi. Wallahu ta'ala alam. Itu episod yang pertama. Kita bertemu lagi dalam episod esok. Saya nak ceritakan dekat tuan-tuan tentang satu orang tokoh yang dia mati tutup muka.
esok kita tahu siapa. Assalamualaikum.